Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh diucapkan kepada para pensyarah, sahabat handai kami di Universiti Kebangsaan Malaysia dan penonton sekalian. Saya Muhammad Fikri Daniel bin Zabidi, nombor matrik CA183755 akan memberikan penerangan berkaitan kajian kerja khusus kami bagi subjek akidah yang bertajuk Ijazun fil Mukhtasar Al-Mufid dengan menggunakan aplikasi PowerPoint sebagai peringkas wacana kerja khusus kami. Berikut merupakan nama ahli kumpulan kami. Saya teruskan dengan pengenalan kitab. Nama pengarang ialah Nuh Ali Sulaiman bin Al-Qudah, manakala nama kitab yang dikarang ialah Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Syarhi Jawharat Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Metod penulisan, penjelasan yang diterbitkan ialah mengenai motif asal yang penulis matan mahukan dalam setiap bait syair di dalam matan Al-Jawhar. Penjelasan tentang makna setiap bait atau sebahagian bait syair bagi memastikan pembaca kitab dan penuntut beliau menguasai makna matan Al-Jawharah. Syekh Nuh Ali Sulaiman telah menerangkan setiap perkataan dan juga makna setiap rangkap yang ditulis. Ini bagi memastikan pembaca mendapat faedah bagi setiap bait matan Jawharah. Saya teruskan dengan sejarah dan elemen dakwah Islamiah. Sejarah dakwah Islamiah era permulaan. Rasulullah memulakan dakwah dengan kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, menggunakan hujah dan panduan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah Rasulullah SAW bertujuan untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Elemen yang dibawakan oleh dakwah Islamiah yang pertama, Islam sebagai agama tauhid, dan yang kedua, syariah Islamiah sebagai sumber pegangan. Kewajipan mengenali akan hak wajib, mustahil dan harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah diwajibkan ke atas semua mukallaf. Seterusnya, hukum bertaklid dalam akidah. Hukum bertaklid dalam akidah, kita akan melihat kepada status iman orang yang bertaklid. Yang pertama iaitu tidak sah taklid. Apa yang dimaksudkan tidak sah taklid? Jenisnya adalah orang yang bertaklid dalam akidah dikira kafir. Ini adalah pandangan Imam Al-Sanusi dalam Al-Kubra. Yang kedua pula, kalau barang siapa yang bertaklid dengan Al-Quran dan As-Sunnah semata-mata, maka sah imannya. Sebab apa? Sebab ia mengikutkan yang qat'i. Kalau orang yang mengikut selain daripadanya, tak sah imannya. Seterusnya kita lihat lagi pada iman orang yang bertaklid adalah sah dan diharamkan untuknya mengkaji, iaitu nazar. Sebab apa? Sebab kerana terkandung percampuran dengan falsafah. Pengertian iman dan Islam pula. Iman adalah pada bahasa dia membenarkan. Manakala perkataan iman pula ia diambil daripada perkataan aman dan lawannya adalah takut. Kerana yang dimaksudkan aman adalah terhindar daripada penipuan dan mengingkari suruhannya. Seterusnya, pengertian Islam adalah Islam pada bahasa ialah penyerahan. Seterusnya, penulis membahaskan 3 perkara penting dalam kitabnya, iaitu yang pertama, Al-Hilahiyah. Al-Hilahiyah merupakan salah satu daripada disiplin ilmu kalam yang membahas perkaitan perhubungan Tuhan, dan masalah ini merupakan masalah yang paling mendasar dalam ilmu kalam dan yang paling mulia. Seperti mana yang kita tahu bahawa dalam Al-Hilahiyah ini kita membahaskan mengenai sifat wajib, sifat harus dan sifat mustahil bagi Allah. Seterusnya, An-Nubuwah. An-Nubuwah merupakan perbahasan yang membahaskan permasalahan berkaitan para nabi dari segi sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus bagi nabi. Seterusnya, As-Sam'iyah. Jadi perkataan Sam'iyah itu membawa maksud yang didengar atau mendengar, iaitu keyakinan-keyakinan yang sifatnya mendasar dalam Islam yang didengar langsung dari firman Allah SWT dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, kebenaran dan keberadaannya harus diyakini berdasarkan pendengaran melalui Al-Quran dan hadis Nabi sahaja, tanpa perlu kita buktikan secara rasional. Perkara Samiyah yang dituntut keimanannya antaranya adalah hari akhirat. Hari akhirat ini dipanggil juga sebagai hari kiamat, yang di mana termasuk dalam rukun iman. Jadi kita wajib percayai. Seterusnya adalah buku amal sepanjang kita hidup ni. Dalam Al-Quran dan hadis telah kata yang buku amalan ni memang wujud dan ianya adalah satu pembuktian untuk segala amalan kita. Telah dicatat lah. Kemudian beriman kepada Al-Mizan, iaitu timbangan. Timbangan itu apa yang kita nak timbang? Timbang amalan kita yang daripada buku amal tadi tu. Seterusnya adalah beriman kepada titik al-asirat. Titik al-asirat ni merupakan satu jambatan
Kalau kita lepas, kita akan ke syurga. Kalau kita tergelincir, kita akan ke neraka. Dan kita wajib beriman. Terusnya saya akan sambung berkenaan beriman dengan Arash, Kursi, Al-Qalam, Lauhul Mahfuz dan Katibin. Di antara perkara ghaibiat yang Allah khabarkan kepada kita dalam Al-Quran ialah Arash, Kursi, Lauh Mahfuz dan Malaikat Pencatat. Wajib beriman kepada perkara ini dan menyerahkan hakikatnya dan bagaimana bentuknya kepada Allah, kerana Allah hanya mengkhabarkan kepada kita namanya sahaja. Seterusnya, beriman dengan syurga dan neraka. Setiap Muslim beriktikad bahawasanya Allah akan masukkan orang yang beriman ke dalam syurga, manakala orang yang kufur ke dalam neraka. Ahli Sunnah wal Jamaah beriktikad bahawa wujudnya syurga dan neraka sebelum diciptakan Nabi Adam AS lagi. Seterusnya, beriman dengan kolam Rasulullah, iaitu Al-Kawthar. Al-Kawthar ialah kolam yang cantik warnanya, sedap rasanya dan harum baunya. Ia diberikan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada Allah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.